Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baru-baru ni ada satu persoalan yang ditimbulkan oleh seorang bekas parlimen, dan hari ini mungkin ada jawatan tertentu dalam kerajaan Madani. Dia bertanya, nak selamatkan negara daripada ancaman apa? Daripada ancaman siapa? Dua persoalan ini timbul kerana dia merasakan dirinya itu seolah-olah yang merupakan ancaman dan pengancam. Sebenarnya tidak, kita tidak maksudkan umat Islam di mana-mana saja sebagai ancaman dan mengancam. Cuma umat Islam seharusnya faham, kita dalam perjalanan kita menuju akhirat, umat Islam akhir zaman bertanggungjawab untuk memikul amanah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan untuk membawa rahmat ke seluruh alam. Maksudnya ke seluruh dunia, ke seluruh global. Yang dikatakan rahmat itu bukan sekadar bersifat kasih sayang, bukan sekadar belas kasihan, tapi rahmat yang paling besar ialah membawa manusia terselamat daripada bisikan iblis dan mereka masuk syurga. Itulah rahmat paling besar. Kerana itulah perjuangan iblis sejak Adam diciptakan, sejak dia ingkar untuk sujud pada Adam, dia ingin menyesatkan anak Adam ini. Dan anak Adam ini bukan orang Melayu, bukan orang Islam, bukan orang Arab sahaja, tapi anak Adam yang semua keturunan manusia adalah anak cucu Adam yang wajib untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kezaliman yang paling besar adalah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang paling besar. Jangan kita tersilap faham apabila Islam mengatakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama, bermaksud kita redha dengan kekufuran, kita redha dengan kesyirikan, kita redha dengan kemaksiatan, kita redha dengan apa saja usaha yang dilakukan oleh orang yang tak faham Islam ini untuk terus berada dalam membiarkan masyarakat terjebak di dalam hasutan hawa nafsu dan syaitan, berzina, minum arak, berjudi, rasuah dan sebagainya. Segala benda haram itu menjadi seolah-olah tidak berdosa. Ini satu ancaman. Ancaman yang paling besar adalah ancaman manusia ini tidak nampak siratul mustaqim menuju ke syurga. Bagaimana nak memastikan orang bukan Islam ini nampak siratul mustaqim? Mereka jangan dimuliakan, jangan diberi hak untuk menguruskan urusan dunia ini kerana mereka tidak berhak. Wal aqibatu lil muttaqin. Hak untuk menguruskan urusan dunia ini hanya kepada orang yang bertakwa. Dan tidak menjadi seorang itu bertakwa kalau dia tak beriman dan tak melakukan amal soleh. Jadi kita kena faham ancaman itu sentiasa wujud kerana iblis sentiasa wujud hingga hari kiamat untuk mencari apa yang dikatakan proksi-proksinya. Sebagaimana dia berjaya menyesatkan Bani Israel yang menjadi Yahudi dan Zionis yang sentiasa berusaha untuk membunuh para rasul dan para nabi. Itu golongan itu masih ada sampai sekarang kerana Allah telah menyatakan dalam Quran, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dua ayat Al-Quran ini sudah cukup untuk menjelaskan kepada kita bahawa setiap zaman, setiap masa umat Islam dan umat manusia sentiasa terancam. Dan ancaman itu bukan pada manusia, umat Islam saja, tapi ancaman itu pada manusia yang akan menghalang mereka melihat siratul mustaqim yang menyebabkan mereka dapat rahmat di dunia dan akhirat. Jadi buang dari pemikiran kita blok aku, kumpulan aku berjuang kerana parti aku, dan apabila orang muhasabah aku terancam kerana parti aku akan dilucutkan daripada memegang jawatan. Tidak, isunya bukan masalah jawatan. Isunya ialah siapapun yang memegang jawatan, dia memegang amanah Allah Subhanahu wa taala. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar ini ialah untuk membetulkan siapa saja supaya mereka berada di atas siratal mustaqim. Dan kita memegang jawatan itu hanya kerana amanah, bukan kerana kemuliaan.
bukan kerana pasukan kita, bukan kerana parti kita saja yang betul. Parti kita, pasukan kita hanyalah sebahagian daripada amanah yang diberikan oleh rakyat untuk memikul tanggungjawab khalifah di atas muka bumi ini. Jadi sepatutnya semua ahli parti politik jangan terikat dengan parti-parti masing-masing, seolah parti itulah agama. Tapi parti politik itu hanya wasilah untuk berkhidmat kepada masyarakat. Kalau kita dipilih, alhamdulillah, kerana diberi kepercayaan, mudah-mudahan dengan amanah itu kita mendapat pahala, menggunakan akal fikiran, buah pemikiran, tenaga untuk membawa manusia kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita tak dapat jawatan, alhamdulillah, kerana Allah tak membebankan kita dengan amanah yang tidak mungkin kita tidak mampu untuk pikul. Jadi isu ancaman itu adalah ancaman Zionism yang menjadi proksi kepada iblis, dan Allah kata walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut, dan orang-orang kafir itu penasihat mereka adalah taghut. Dan juga Allah nyatakan dalam banyak Al-Quran supaya kita berjaga-jaga daripada hizbus syaitan, daripada taghut, daripada Yahud dan Nasara, daripada golongan-golongan ini yang bukan mereka tak tahu kebenaran, tetapi mereka menyembunyikan kebenaran. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Golongan-golongan ahli kitab ini mengenali Nabi Muhammad, agama yang dibawa, risalah yang dibawa, perjuangan yang dibawa, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Tetapi mereka berada di hadapan menghalang perjuangan Islam kerana hasad dengki yang ada dalam jiwa mereka. Jadi rahmat Islam, rahmat Allah tak akan sampai kepada orang bukan Islam kecuali mereka menganut Islam, beriktikad dengan akidah yang betul. Kerana Allah nyatakan wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Itu satu misi yang jelas. Satu misi yang jelas ialah membawa manusia yang pertamanya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam arti kata yang syumul, patuh dan tunduk kepada seluruh sistem yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang terkandung dalam wahyunya Al-Quranul Karim. Jadi mudah-mudahan umat Islam faham, kembali balik kepada asas politik dalam Islam, manusia hanyalah pengganti Allah ataupun penerus perjuangan Rasulullah untuk membawa manusia mengabdikan diri kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah, menjadi orang yang beriman dan bertakwa, kerana itulah rahmat Allah di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum.